Dia daripada bawah. لهرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شونم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسبنا الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعليك قدس الله سره. Dan setengah daripada doa Syekh hidup. Betul? Dan setengah daripada doa Syekh radhiyallahu an. Hai Tuhanku, jikalau engkau kasih akan daku, nescaya engkau ampunkan segala kejahatanku. Dan jikalau engkau benci akan daku, nescaya tidak engkau terima segala kebajikanku. Itu bentuk doa ni. Dia macam-macam bentuk. Ni doa secara itu. Ada secara direct pun ada. Maknanya, kalau sekiranya engkau kasih padaku ya Allah, ampunkanlah dosaku. Jikalau makna engkau benci akan daku, nescaya tidak engkau terima segala kebajikan. Mana orang yang dibenci oleh Ta'ala, amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu dalam doanya, Tuhanku, jadikan segala kejahatan orang yang Tuhan kasih, dan jangan jadikan segala kebajikan kami kebajikan orang yang engkau murkai. Itu doa Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu. Itu Allahumma ja'al ya Allah, jadikan olehmu sayyiati man ahbabta, wala taj'al hasanati man aghdabta. Ya Allah, jadikanlah sayyiat, segala kesilapanku, sayyiati man ahbabta, kesalahan orang yang engkau kasih. Apa maksud dia? Orang tu dikasihi oleh Allah SWT, maka kesilapan dia adalah ada, mana boleh tak ada ya, yang tak silap di Nabi dan Rasul juga. Jadi oleh kerana itu, kesilapan orang yang Tuhan kasih ni apa? Dia dapat keampunan daripada Allah SWT. Itu maksud dia mudah mendapat keampunan daripada Allah SWT. Ada pun sebaliknya, jangan jadikan hasanatu man aghdabta, kebajikan tapi kebajikan orang yang engkau murkai. Itu kita tak mahu. Kita nak mana biar
kejahatan kita tu kejahatan, kesilapan orang yang dikasihi. Maknanya orang bila dikasihi oleh Allah SWT, kesilapan dia diampunkan oleh Ta'ala mudah. Siapa dia orang dikasihi, dia ampun. Orang yang banyak melakukan taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih pada orang yang banyak bertaubat. Bila dia berdosa, dia bertaubat, Tuhan ampun tak? Tuhan ampun tak? Itu mana? Allah. Ada pun sebaliknya, jangan kau jadikan kebaikan, tapi kebaikan orang yang Tuhan murka. Apa Tuhan murka? Orang yang hasad, dengki, tidak ikhlas, itu semua Tuhan murka. Tapi kebaikan dia ada kebaikan, tapi pada batin dia rosak benda tu, sebab tidak diiktiraf oleh Ta'ala. Habis. Dan ketahui olehmu bahawa hamba itu apabila telah ikhlas dalam amalnya, dan saya zahirlah baginya segala faedah. Bila keikhlasan amal itu berlaku, maka faedah akan nyata, zahir faedahnya. Maka jikalau ada lagi tinggal dalam ikhlas itu, maka berdiri ia serta wujudnya. Ketahui yang membawa saya hamba itu apabila telah ikhlas, telah bersih qalbi dia dari yang lain dari Allah dalam amalnya, dia memandang semua dari Tuhannya, dan saya zahirlah baginya segala faedah. Faedah pembersihan dalaman itu akan hasil kelazatan, kemanisan, kerinduan, sebab dia sudah bersih. Ada pun sebaliknya, kalau tak ikhlas, dia tak dapat benda tu, dapat kemanisan dengan Tuhan. Apa? Qalbi tak menghadap. Orang yang ikhlas, hati dia menghadap Tuhan, tapi dia tak menghadap, nak dapat ikhlas, nak dapat kemanisan dengan Tuhan. Apa? Dia menipu Tuhan dalam ibadah. Zahirnya nampak cantik, dalam rosak. Itu Tuhan takkan berikan rahsia-rahsia sir yang diberikan kepada orang yang mukhlisin. Maka jikalau ada lagi tinggal daripada, maka jikalau ada lagi tinggal dalam ikhlasnya, mendalam ikhlas tadi, ada lagi tinggal memandang diri umpamanya, bagi, maka berdiri ia serta wujud. Mana dia hasil memandang kewujudan dia. Maksud barang siapa yang masih memandang kewujudan di dalam amalan dia, dia nampak dia lagi handal dia, bijak dia, maka orang tu belum bagi masuk lain ikhlas yang sebenar. Ikhlas yang sebenar bersih. Bila bersih, tak ada lagi titik-titik ru'yatun nafs lagi, memandang diri tak ada. Dan saya zahirlah baginya, mana tadi? Dan saya berdiri ia serta wujudnya dengan wasitah, memandang amal. Bila dia pandang amal, itu menyebabkan masih lagi wujud diri dia dipandang. Dia tidak memfanakan kewujudan dia dalam kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Dan jikalau ada daripada orang yang ahli mahabbah dan ahli ikhlas, dia ni ahli ikhlas, ahli mahabbah hebat, tiba-tiba pum, dia pandang diri dia terhijab daripada itu, dan saya terdinding kalbi dia daripada Allah Ta'ala, dan saya terhijab daripada ni itu memandang amal, wal amalu salih yarfa'u, amal yang salih itu yarfa'u, mengangkat Allah Ta'ala akan dia. Dalil Tuhan angkat, kata Sayyidina Ali, tidak ada lagi dalam mulazahatul qalbi, pandangan hati dia tak ada lagi benda. Dia ingat ini dia buat amal yang kata dia jejeh ke orang. Kerana amal tu tak angkat, sekarang lagi pula kan, dia buat amal yang ambil gambar. Waktu satu dunia tahu. Dia pergi Mekah, belum tawaf lagi, dia gambar sampai Malaysia. Dia belum tawaf lagi, gambar sampai Malaysia. Dia pergi Mekah. Orang dulu pergi Mekah mana orang tak tahu. Dia buat ibadat, orang tak tahu. Orang sekarang sebab apa? Hati dia dengan makhluk. Sebab tu dia sampai dia nak bagi tahu makhluk. Kalau hati dia dengan Allah, tak ada masa dia nak main benda tu. Kalau hati dia dengan Tuhan, apa faedah bagi hantar sana, hantar sini. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita Tuhan dah tahu? Tak cukup lagi. Kau buat ibadat Tuhan tak tahu ke? Dah, apa tak cukup?
Dalil tak cukup tu kau beritahu orang tu, dan kau tak cukup Tuhan mengetahui. Kau nak tahu, bagi orang tahu. Ya, mesej sana, WhatsApp sana, pom. Benar, duit habis dan ya. Puluh-puluh ribu duit habis. Ya, tiba amalan reject semua. Bak kalbi lagi menghadap pada makhluk, itulah gaya dia, itulah perangai dia. Dia seronok orang tahu. Bagi orang yang makrifat, dia seronok Tuhan tahu, bukan orang tahu. Tuhan dah tahu, apa kejadah nak beritahu orang? Kejadah. Sebab hati dia masih bermesra dengan makhluk, makin sedap dengan makhluk. Sebab itulah dia sap sana, sap sini, seronok bila orang tahu kan. Wah, dapat orang puji dia, wah lagi terangkat dia. Lagi dia punya apa, biol dia lagi nyata terang, sengit kepala dia. Allah. Dan hakirlah daripadanya wujudnya, ya. Jadi pandang apa tu? Wasita memandang amal. Jadi kalau ada daripada orang yang ahli mahabbah, ahli ikhlas, maka terhijablah daripadanya memandang amalnya, dan hakirlah, hinalah daripadanya wujudnya, hingga tiada melihat baginya amal serta berdiri pada sekalian amal. Batu kata Rabi'atul Adawiyah apa? Tariquna tarku mulazahatul amal, la tarkul amal. Jalan kami ni ma'asyiral arifin, segala arif, maknanya apa? Tarku mulazahatul amal, meninggalkan memandang beramal. Jangan rasa kita beramal. La tarkul amal, bukan tinggal amal. Amal tu kena ditingkatkan, di prestasi dia kena tinggi lagi banyak. Tapi pandang jangan. Pandang kalbi tu jangan. Pandang semua tu kurnia dari Tuhan. Ini fadlillah, minnah daripada Ta'ala. Baru dia jadi betul. Kalau pandang diri dia, habis kan. Ya, maka lahirlah sifat-sifat yang tak elok, riya, ujub. Maka dia sebagai budak-budak lagi, tufuliyah. Maka demikian itu menunjukkan atas ikhlasnya dalam amalnya, dan sucilah daripada nazar kepada wujudnya. Dan demikian itu kata muallif, bahawa tuan muallif kata apa? La amala arja lil qabul. La amala, tidak ada amal, arja yang terlebih diharap, ya, lil qabul, bagi lil qulub, bagi hati tadi, ai sawabuhu wa husulun naf'i wa qabul. Apa makna dia? Hasil bagi dia, manfaat dan penerimaan. Tidak ada amal yang terlebih diharapkan bagi hati min amalin yaghibu anka syuhudu, daripada amal yang amal tu yaghib, lenyap, anka, daripada engkau, fana, hilang, syuhuduhu, oleh memandangnya, ya. Ya, amal bila kita buat tak ingat dah, hilang. Sebab dibuat kerana Allah, ya. Tu amal tu cantik. Itu kalau amal dibuat tadi ada lagi pandangan daripada makhluk, bahaya besar. Sebab tu ibadat boleh, tapi kemahiran dalam ibadat, kematangan tu banyak manusia kurang lagi. Sebab alamatul ikhlas ayyaghiba, alamat ikhlas apa? Ayyaghiba, bahawa lenyap, ya, anka, daripada engkau, al-khalaq, oleh makhluk. Sebab amal makhluk tak ada dalam hati dia, kosong. Kita dengan dia je. Di mana berlaku tu? Fi musyahadatil haqqi, dalam dia syuhud musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu pentingnya kita jejak dalam makam musyahadah. Dan musyahadah takkan sampai mesti masuk makam muraqabah. Dan benda tak akan sampai melainkan di fana, dia lenyap, bahawa dia akan dapat, ya. La yakmulul abdu illa bi ikhlasil wal muraqabah. Tidak sempurna hamba tu melainkan di ikhlas dan muraqabah. Muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah mutlak, macam-macam muraqabah. Sentiasa muraqabah, jangan putus, ya, sentiasa raqib annallaha yara. Muraqabah Ta'ala sentiasa memandang kamu, ya. Setiap saat dia rasa dia dilihat, dipandang oleh Allah Ta'ala, besar, ya. Sebab lagi dia rasa Tuhan memandang, dia takkan buat maksiat, dia takkan lalai. Tapi bila lalai berlaku je, habis dia mulalah pusing, ya, hati dia jadi rosak. Di mana tiada amal yang terlebih harap bagi membaiki segala hati dan mengharapkan akan pahalanya dan hasil manfaatnya, dan kabul, mana diterima daripada amal, mana yang gaib daripadamu memandang dia.
Ya, bila kita amal, lenyap tak nampak kita, terus nampak dia je, dengan sebab memandang yang mengurniakan dia. Siapa? Wallah Ta'ala. Amal yang macam ni sangat kita harapkan, ya, oleh hati, supaya apa? Dia bersih dan diterima. Kemudian dia amal lenyap, kemudian wayah takiru indaka wujuduh, dan kita merasakan, maknanya amal tu ikhtikar, maknanya kita pandang remeh sangat amal kita. Kita buat, tapi kita rasa amal kita ni tak ada kualiti, kita rasa amal kita ni tak ada nilai lagi, jauh lagi pada orang lain. Kena rasa gitu. Yang dia rasa amal aku capur boleh lawan, amal aku paling baik, itu syaitan ni. Ya, kita rasakan amal kita nak banding orang jauh lagi, amal kita banyak cacat. Ya, mana dia menghinakan sisi dia, kewujudan amal itu. Maksud dia apa? Dia pandang amal dia masih banyak cacat, banyak celah, banyak sangkut lagi. Itu tanda orang tu elok. Kalau dia pandang amal dia hebat, dia rasa walaupun tak percaya, dalam kalbi dia ada benda tu. Wasak kalbi dia tak akan disinar dengan nur makrifat kalau ada penyakit. Allah. Tidak ada amal yang terlebih harap bagi membaiki segala hati. 1, pahalanya. 2, hasil manfaat. 3, dan kabul yang besar kali. Tuan terima. Tak ada. Dari mana? Daripada amal yang ghaib, lenyap. Daripadamu memandang dia amal dengan sebab apa? Memandang yang mengurnia. Sebab berlaku di musyahadah dipandang kepada pengurni al-mun'im, maka kita hilang yang lain. Itu amal yang macam ni yang kita sangat-sangat diharapkan. Jadi kalau dia buat amal, dia tak nampak mun'im, pemberi nikmat, habis. Dia tak nampak pengurnia. Akhirnya dia rasa dia datang sifat. Betul, rahsia besar dalam memfanakan kalbi, meleburkan pandangan tu sangat besar. Ya, dia meleburkan pandangan makhluk itu sangat besar dalam perjalanan sufi. Ya, sebab dia kata kullu hakikatin la tamhu, tiap-tiap hakikat yang tidak memadamkan asaran ab. Ya, maka dipalai sabi hakikat itu bukan hakikat sebenarnya. Hakikat kesampaian lenyap makhluk daripada kalbi, boleh sampai. Ya, selagi dia buat amal, nampak orang lagi, orang puji terangkat lagi. Orang tak raihkan dia, rasa kecil hati, orang tu jauh lagi, tak bau lagi. Menandakan makhluk masih ada dalam kalbi. Itu rahsia, kata ma fi qalbi ghairullah. Itu rahsia. Bila kalbi tak ada lain, dia pum, berangkat terus, lazat dia dengan Tuhannya. Maka nak keluarkan dia pun, sifat-sifat ni, la yukhrijuka anil wasf illa syuhudul wasaf. Ya, tidak mengeluarkan akan dikau daripada wasfin, ai wasful mazmumah, sifat-sifat mazmumah tak boleh keluar tanda. Illa syuhudul wasaf, melainkan syuhud engkau akan wasaf Allah Ta'ala. Kau pandang sifat Tuhan, murakabah, musyahadah boleh hilang. Sifat-sifat makhluk yang keji dia tak akan hilang, kecuali dia syuhud akan sifat Tuhan. Bila kalbi dia memandang pada awsaf, sifat-sifat Tuhan, dia musyahadah akan Ta'ala, lenyap yang lain. Sebab pentingnya jalan mencari musyahadah dengan Allah Ta'ala. Ya, paling kurang pun murakabah. Kalau ada tu memang lazat ibadat, rahsia banyak dibuka. Kalau tidak, dia akan jadi terbalik. Dia buat ibadat tapi dia seronok dengan nikmat ibadat, padahal dia suruh berseronok dengan pemberi. Ya, fala yatim mun'im illa biru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan dengan ru'yah akan mun'im, memandang akan pemberi nikmat. Ya, jumpa pemberi nikmat baru nikmat sempurna. Orang bagi kita tu hadiah, kita tak siapa bagi. Jumpa Tuhan baru sempurna. Maknanya kalbi kita biar dia bertemu, makna ru'yah kita, makna syuhud akan Allah Subhanahu Wa Taala, baru selesai. Ya, sama dengan ibarat famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azima la yumkinu ay yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama hamba tidak masuk dalam musyahadah betul dengan Tuhan, dia tak akan keluar sifat mazmumah. Bila hati dia syuhud dengan Tuhan, dia akan bakar habis kelalaian-kelalaian Nabi tenggelam, berlazat ia dengan Tuhan. Allahumma ja'alna minhu. Itu kaedah dia, sebab kena riadah wal mujahadah. Ya, ilmu ni satu lain, nak membuka supaya kita faham. Kalau nak berjalan kau tak faham tak boleh.
Tapi dah faham tak berjalan tak boleh. Dia dah faham kena berjalan riyadhah mujahadah. Ya, disudukkan dia baru dia rasa betul apa yang dibentangkan oleh ulama. Apa hasil daripada suluk mereka di perjalanan rohani ini. Dan bahawasanya tiada ia patut akan engkau perubatan akan dibaginya, maka barang yang dalamnya daripada segala illah, penyakit, afat, ya sama tu, illah dan afat. Kerana bahawasanya demikian itu yang menyampaikan dia akan dikau kepada iktimad atas Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lenyap ia pandangan pada makhluk dia syuhud, maka situ dia berlaku apa? Iktimad, gantungan, ikatan, sandaran hati itu berpegang hanya kepada Allah dengan tiada illah, tidak ada penyakit ilah. Sebab apa? Kerana tiada engkau lihat bagi amalmu harga dengan iktibar sedikit-sedikit. Apabila dia tidak memandang amal itu berharga, dia rasa hakir sikit sangat banding orang lain, ketika itu baru dia sedikit, ya, hati dia pun dia rasa tak, mana tak tepat betul, rasa kurang, kan, baru dia akan dapat nikmat dengan Tuhan. Betul Abu Nuwas kata, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ilahi wa Tuhanku, lastul firdaus, bukanlah surga firdaus aku berkelayakan untuk memasuki dia, tapi wala aqwa ala nari jahim, tapi aku tidak mampu untuk menanggung neraka jahannam punya bakaran. Atau mana dia tawaduk, ya, orang yang kenal Tuhan dia tak pernah merasa dia berkeahlian dalam bidang, sentiasa merasakan kurang atau betul. Kalau dia rasa lebih itu atau pun jauh lagi. Atau kerana bahawa Tuhan itu maha besar kudrahnya yang mengurniai akan dikau bagi berdiri pada haknya. Kuasa Tuhan yang maha besar, dia mengizinkan hamba tu berdiri, ya, menghadap akan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ali Ibn Husain rahimahullah ta'ala, tiap-tiap satu daripada segala amalmu, tiap-tiap satu daripada amal yang kita buat, apa jenis amal, apabila berhubung dengan dia penglihatmu, amal kita buat berhubung dengan dia penglihatmu, mana kita nampak kita atau sebagainya. Dia buat ini saya, ya, ataupun walaupun dalam dia tak, ya, luar tak dekat, dalam dia ada, ini saya buat ni, saya beramal, saya berzikir, saya mengajar, saya untuk ilmu, saya buat amal saleh, saya tu ada lagi penglihatmu, maka demikian itu menunjukkan atas tidak diterima daripada wala ayazillah. Kita buat amal kita nampak lagi, lepas tu cerita kat orang tu lagi parah kan, ya. Tak ada manusia paling bodoh dia buat amal cerita kat orang. Itu dipanggil ahmak, sebebal-bebal manusia gitu. Orang yang buat amal lepas tu cerita kat orang. Kau buat mulut kata lillah, kau pergi pusing hati kat makhluk apa jadah. Itu orang dipanggil sebodoh-bodoh manusia, ya. Dia rasa dia cerdik, seronok pula kan. Orang puji, orang sanjung, atau kebodohan yang dia tak perasan. Sebab apa? Tak belajar tu dia jadi. Maka demikian menunjukkan atas tiada diterima. Bila amal tu masih lagi kita nampak teman-teman Tuhan tak terima, dapat pula cerita kat orang, ya, menandakan amal tak diangkat. Kalau amal tu diangkat kita tak nampak. Wala amal salih yarfa. Bila Tuhan dah angkat, mana nampak kita? Tak ada lagi dalam kalbi dia. Suruh dah serah ke Tuhan habis sendiri. Sebab apa? Kerana bahawa qabul itu diangkat, ya, qabul itu diangkat yang ghaib daripadamu, dan barang yang putus daripadanya penglihatmu. Mana bila diangkat tak ada nampak lagi dalam penglihatan mata hati kita, tak teringat lagi amal tu. Dia pergi Mekah bukan dia tak puasan, dia pergi Mekah ke? Ini pergi Mekah siap kira kali, kan, cerita dengan orang. Orang datang rumah pula keluarkan cerik kuning yang kita pergi haji kali ke-15. Wah, nak cerita dia pergi haji 15 kali. Dengan ucapan tu habis semua ibadat dia tolak oleh Allah, kata Imam Ghazali kan. Sepatah perkataan ni habis semua amal. Ya, dia kata matang dalam ibadat payah kan. Beramal ramai yang boleh beramal, tapi matang dalam beramal tak ramai yang matang. Matang apa matang? Qalbi dia tidak berpaling kepada makhluk. Dia berlazat dengan Tuhan. Bila berlazat dengan Tuhan, tak ada masa dia nak ambil lazat dengan makhluk. Bahkan kalau orang caci, orang kata dia lagi dia suka, lagi orang tak kenal dia lagi dia seronok,
Ya, ni memang tak kenal kita kecil hati. Wah, dia buat tak kenal aku. Ya, sebab hati dia ada orang tu dah budak kan. Orang caci dia, orang kata dia orang sakit hati juga. Siapa suruh kau gantung hati dengan makhluk? Ya, siapa suruh kau gantung hati dengan makhluk? Kau gantung hati dengan makhluk, kau tunggulah. Ya, makhluk takkan beradab kita semula. Akhirnya tinggal kita dikata macam-macam. Gantungkan hati dengan dia. Anlik galbak billah. Saya terkali semua kali. Tu satu orang dia beradu hal kepada seorang waliullah. Dia menangis, ya. Wali tu kata lima tak. Kenapa kau menangis? Kenapa? Kita kata Syekh, tuan guru saya meninggal. Tuan Syekh, siapa suruh kau berguru dengan orang mati? Kita ingat Allah siap untuk guru kau. Al-Fatihah. Tak ada berguru kau dengan mati. Ambillah guru pada Al-Hayyul ladzi la yamut. Ambil guru daripada yang hidup yang tak mati. Bermakna apa? Dia ambil ilmu laduni. Kita banyak ilmu dalam goni banyak. Ya, dia ilmu ulumul laduniyah, terus dengan Tuhan dia. Ya, dia berlazat dengan Tuhan, dia bersedap dengan Tuhan. Kita terhegi-hegi dengan orang. Kita hati kita tertambat dengan orang, mana kita menyeksa diri kita sendiri. Ya, siapa suruh kau gantungkan hati dengan makhluk, makhluk akan hilang. Betul kaedah Nabi Ibrahim, la uhibul afilin. Aku tidak minat pada benda yang hilang. Yang tak hilang siapa? Dia tunggal ahad. Selesailah masalah. Jalan sufi lah jalan penyelesai. Penyelesai jalan sebenar jalan sufi. Ya, jalan ahli makrifat. Sebab dia dengan Tuhan tu habis. Selagi kita dengan makhluk tu lah kepala pening kan. Tak ada harta pening nak cari, dah ada harta pening nak jaga. Betul? Rumah tak ada, gad ada gad. Kan? Betul, dah banyak lagi kena escort pula. Menyusah gitu. Kan, orang gila lagi senang. Relax jalan, tak ada apa-apa. Kan, kata tuan guru saya, orang gila tu lagi senang. Lagi tinggi makam ni, langsung tak ada pening. Maka demikian itu menunjukkan atas kabulnya bila gaib makhluk daripada hati kamu. Itu menandakan amal kamu diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, selagi ada makhluk dalam kalbi kamu, kamu tak akan sampai. Sebab dia akan kacau, dia virus dan buat ibadat, lagi dia buat ibadat semua padang, buat ibadat suka, habis. Buang tu, farrik qalbak, kosongkan kalbi kamu daripada makhluk. Mau yamla' bil ma'arif, dipenuhkan ma'rifat yang dahsyat. Ya, ma'arif wal asrar dan sir-sir yang daqiqah. Ya, Tuhan akan buka. Dan telah ditanya setengah orang yang arif, alamat diterima amal dia apa? Ya, maka katanya lupa engkau akan dia tu. Ya, lupa engkau akan dia. Kita buat amal, kita pun tak ingat dah apa kita buat tu. Tu tanda. Ini dah siap masuk album. Orang datang tunjuk ni saya. Dia bersaing saya. Kadang kita kesian tengok anda ni penat dia beramal. Ya, penat dia beramal. Dia sendiri menghapuskan pohon yang cantik yang telah tumbuh. Ya, dia sendiri cabut, dia buang. Ya, maka katanya lupa engkau akan dia. Dah buat dapur, dah diangkat, nak nampak apa lagi? Dan kalau tak angkat dia nampak lagi. Dan putus nazar daripadanya, putus dalam penglihatan kita. Apatah lagi nak cerita orang, langsung kita cerita, dia pun tak nampak dah benda tu. Pada sekaliannya dengan dalil, ini dalil firman Allah Ta'ala, wal amalus salihat wal amalus salih yarfa'. Dan bermula amal salih itu diangkat akan dia. Maka alamat diangkat, hak kita ada angkat apa dengan amal itu, bahawa apa? Tiada tinggal padamu. Dan angkat mana ada lagi kat kita? Mana ada ingat lagi? Kalau ingat, mana dia tak angkat? Oh, berat kerja kan. Dia nak tunjuk amal kat wazir, tengok tu lagi bukan, itu bukan tinggal, melekat lagi kat dada. Melekat kat kalbi. Sedang kalbi nak marifat ke Tuhan, kita bubuh benda tu, ambil kotor tu. Ya. Maka bahawasanya apabila lagi tinggal dalam nazarmu daripadanya suatu, maka tiada terangkat kepadanya. Selagi kau ingat amal tu, manakah amal tu tidak diangkat, mana tak diterima, reject kawan. Allah Karim. Maka sahagianya bagi hamba itu apabila mengerjakan satu amal, maka adalah ia kepadanya lupa. Dia buat amal tu terus, kena tak ada, jangan ingat-ingat lagi. Dengan tiada ingat mengerjakan amal. Ya, jangan ingat, tak ada. Ini diingat pula gini. Oh, tu cerita kau orang. Habis, kesian. Itu orang tak matang dalam ibadat. Dan hanya sungguhnya diperoleh hamba itu atas menyerahkan pada sekalian pekerjaannya datang segala warid. Macam mana berdapat tu?
dapat bantuan. Bantuan tu panggil warid atas hatinya. Maka kena demikian, itu kata mu'alif, innama aurada alaikal warid litakuna alaihi waridan. Dan senyap mendatangkan hak kita ala atasmu warid. Warid mana benda yang datang alal qalbi, urudu alal qalbi insan, dia datang pada qalbi insan dalam berbagai bentuk. Ada kali intibah, ada kali ikbal, ada kali wisal, macam-macam bentuk dia. Daripada segala makrifat apa betul? Rabbaniyah, yang dibangsakan kepada ketuhanan, yang dicempakkan dalam qalbi insan tadi. Kalau tuan tak cempakkan pertolongan ni, dia jam tadi. Supaya ada engkau membawa dengan warid itu atas Tuhanmu. Dengan sebab warid tadi, dia boleh berjalan terus ke hadrat Tuhan. Sebab warid dia bantu, dia keluarkan kita, liyukhrijuk min sijnil wujud ila fadha'is syuhud. Dia mengeluarkan kita dari penjara kewujudan. Kita pandang kita ada tu penjara kan. Kita memandang aku, ini tu penjara sebenarnya. Dia panggil sijnul wujud, penjara kewujudan. Memandang diri seolah-olah kita duduk dalam penjara. Mana wajah syabah dia? Dia tasbihkan. Pada pihak mana? Orang dalam penjara dia tak boleh keluar. Begitulah kalbi, kita boleh pandang diri kita, dia tak boleh keluar. Nak pergi makrifat ke Tuhan tak boleh, sangkut, baru kena buang. Jadi Allah Ta'ala hantarkan warid dan mengeluarkan kita daripada penjara wujud kepada fadha'is syuhud, kepada padang musyahadah yang luas. Mana musyahadah tu diibaratkan macam fadak. Fadak mana padang lapang luar. Wah, sedap pandang kan. Dan penjara 10-10. Tengok dinding, tanah dinding bawah pijat. Pada padang wah lapang, seronok. Keseronokan makrifat itu dibayangkan begitulah. Itu dapat oleh para awliya. Sebab itu penuh warid. Dan warid pula tidak akan dapat pada adat dia, melainkan dengan wirid. Man laisa lahu wirdun falaisa lahu warid. Siapa tak ada wirid, dia payah dapat warid. Ni bila wirid ada warid? Tak ada. Ada warid? Tak ada. Kau ni wirid ke apa? Baru warid pula apa? Mimpi. Orang kau tidur apa? Orang suruh zikir dia tidur. Sebab warid dia semua mimpi. Apa warid kau? Mimpi Syekh. Mimpi kau membuta apa? Dia ingat bagus mimpi-mimpi rupanya apa? Dia tidur apa? Jangan buat ibadat nak warid, tapi warid tanda ibadat tu diterima. Jangan kata dia dua benda berbeza tu. Jangan kisah dia tanya, ada warid pasal lala Syekh pun kena akal, ada warid. Anak murid cerita dia akal dulu. Ada ke cerita macam-macam. Tapi tak ada warid tu menandakan dia belum tahqiq. Datangnya warid menandakan tahqiq. Tapi buat amal bukan kena warid. Jaga tu. Sikit benda kena jaga. Niat buat kena dia. Tapi bila kena dia betul, dia akan bagi. Warid tu hadiah Tuhan bagi, membantu dalam perjalanan dia tadi. Bermula warid itu ialah ibarat daripada yang datang. Warid, nama dia warid, warada, yaridu, urut mana datang? Daripada hadrat ilahi, yang datang atas hati daripada segala ma'arif rabbaniyah, segala makrifat yang dibangsakan kepada ketuhanan. Dan segala lataifur ruhaniyah, segala benda yang latif, yang lembut, yang seni, sir, yang dibangsakan kepada ruhaniyah. Semua benda roh kan. Ini bukan jasad punya kerja ni. Ini jasad tak layak. Jasad dia tak ada bagian dalam nak makrifat dengan Tuhan. Dia besok bungkus maksud yang lahat aja. Yang itu dia ambil gisau jaga. Yang dalam ni besar ni, hakikat insan, dia yang boleh taraki naik ke atas. Kerana apa? Menyucikan hati. Bahawa warid tu sampai, dia akan menambahkan makrifat yang sifat dia akan menyucikan hati dengan demikian warid. Betul, warid jangan cerita dengan orang, dan jangan nak ambil tahu warid orang. Jangan ambil tahu warid orang, itu bukan urusan kita. Bahawa warid benda sir. Dia jangan tanya-tanya orang, warid kau apa? Kau warid apa? Wah. Macam dia toki warid. Yang ni pula bahlul, saya warid jadi. Bila kau cerita je warid kau orang, mana kau tidak siddiq dengan Allah Ta'ala. Orang yang siddiq dengan Tuhan, hati dengan Tuhan, apa nak cerita orang warid dia, kecuali dengan mursyid lain lah. Dia nak tahu perkembangan dia dan sebagainya. Apa ubat lagi nak tokok, nak tambah ke warid tu betul ke tidak ke apa kan. Itu je. Jangan cerita dengan orang. Yang buat lelong macam pasal malam lah. Dia lambat warid kat kedai kopi. Dia minum teh, warid ke apa? Dia baca warid kat kedai kopi. Macam-macam tuan ni.
dan membaikkan warid punya peranan tu. Ya, dia hingga patut ia demikian itu bagi datang atasnya ada warid, maka masuk ia pada hadrat. Tu tujuan dia. Ni ada bantuan warid, dia akan masuk ke hadratir Rabb, maqamul hadrah dia begini. Lawan dia apa? Maqamul ghaflah, hati yang lalai. Datang warid dia hudur dia panggil hadrah, hadratil unsi, hadratul qudsi, banyak hadrah begini. Kerana bahawasanya hadrah itu maha suci daripada tiap-tiap hati yang keruh. Hadrat ilahi yang cantik, dia tak akan masuk pada hati yang kotor kan? Hati yang penuh dengan lalai dia tak masuk. Sebab tu penting kita tembak dengan zikir, biar dia bersih. Biar dia bersih, layak dia terima benda tu. Ya, bertiap-tiap hati yang keruh dengan segala asad. Dalam hati dia fikir makhluk tak habis-habis. Dah dapat warid tak dapat dia kan? Dapat. Sebab dia tak ada warid, terbimbang dia, takut hati kotor ni. Jadi kalau hati dia cantik, cermin, bila kita lap, maka dapat menangkap dah. Dapat lah, dia dah boleh tangkap. Tapi kita lap tak nampak, rupanya dia lap slow now. Atau karat tu dah melepik, dia kerat main-main, dia lap tu dah nampak. Kena lap tu betul. Dia kan ada di si cermin kita, bila kita lap betul, dia cantik berkilat, memang dia boleh menangkap. Kalbinya tu juga kita bersihkan dia farik galbak tu, mana kosong. Dia kosong pak, dia boleh tangkap alam malakut, alam menjawab dia, memang terbukanya. Ya, tu keadaan dia. Dan segala asar ni ibarat daripada sekalian makhluk. Sebab dia kata farik galbak minal aghyar, kosongkan hati kamu daripada aghyar, mana makhluk. Bawa dia buka. Dan yang berlumur dengan segala aghyar, melumpuh aghyar, mana makhluk jugalah. Ya, makhluk ni nama dia allazi khuliqa, yang dia jadi. Kalau aghyar jamak dia ghair daripada ghairullah, selain dia Ta'ala. Siapa lain Tuhan? Makhluk juga. Cuma ibarat lain-lain. Asar dia juga kesan. Makhluk ni kesan kejadian ta'aluk qudrat iradat Allah Ta'ala. Dan barang siapa tiada warid baginya, maka tiadalah zauq, yang mana ni? Tiada zauq baginya dan tiadalah tahqiq. Mana tahqiq makrifat dia datang daripada zauq, dan zauq datang daripada warid. Warid datang daripada istiqamah wirid. Itu keadaan. Ya. Bila istiqamah wirid dengan ikhlas betul, dia akan dapat warid. Dan bila walik, dia menambah apa? Zauq dengan Tuhan. Hati dia makin kuat, rindu dengan dia. Bila rindu, baru dia tahqiq. Dia duduk dalam makam hakikat, tahqiq makrifat dengan Tuhan. Apa tahqiq? Yang dipandang satu dia, yang lenyap makhluk. Habis. Dan hikmah datangnya warid tu, ya, orang yang salik warid sampai. Bagi kita warid 3 hari baca sekali kan. Ya, dia juga orang dia buat surut, dia baca hari-hari warid. Sebab apa? Dia nak naikkan syekh yang macam ramai. Macam-macam cerita. Yang bilang kau adab tak hadir dan jadi celaru, dia akan celaru. Dia jangan ubahlah apa-apa yang telah disusun oleh orang atas. Bawah tu semua ilham rabbani dia dapat. Kau jangan calang, bukan suka-suka. Pada makam merdeka. Dan hikmat datang warid atas orang salik apa, dan orang yang wasil baru sampai ke dan warid, supaya keluar keduanya, salik yang sedang berjalan, wasil yang dah sampai, supaya keluar kedua orang ini pada segala sifat yang jahat. Ya, warid bila sampai dia tamak dan dia masuk suluk tu, dia punya hubud dunia bergayut dalam kalbi dia. Lepas tu baca warid macam, dah tawau tunggu, dah tawau dengan dunia, saya tak ada apa lagi. Tu warid besar tu. Ya, tumpulnya kalbi dengan makhluk itu warid besar. Bukan nak nampak tu nampak ni. Kalbi kita tu dah rasa tawa dengan makhluk, manis dengan dia, tu warid besar. Ya. Dulu tak ada sifat zuhud, sifat tamak, sekarang dia tak zikir dah tak nak dah. Tu warid tu. So daripada warid yang sampai mengubah kalbi insan daripada sifat mazmumah kepada mahmudah. Dan begitu banyak lagi yang lain lagi lah ke peringkat dia. Dan peroleh tahqiq pada makamil merdeka. Lagi mantap dia merdeka. Ni makam tinggi kan. Makam apa dia panggil? Ubudah. Makam pertama syariat dia panggil makam ibadah. Lepas ibadat dia naik ubudiyah. Dan last sekali peringkat dia ubudah. Apa mana ubudah? Ay hurriyah. Mana merdeka. Kalbi dia merdeka. Satu benda tak tahan dia dengan Tuhan dia. Berlazat dia dengan Tuhan setiap saat. Ya. Allah Karim. Itu merdeka. Kata merdeka makna apa? Masih terikat.
Kalbi masih terikat dengan makhluk, ikat dengan orang je, itu belum merdeka. Itu masjun, di penjara lagi, dan duduk dalam penjara akuan lagi. Mana nak dapat? Kaifa yashruku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bersinar, nak bercahaya dengan nur, sedangkan kalbi kamu muntabi'ah, terlekat lagi rupa makhluk, pangkat, jawatan, nama, suka puji. Oh, tepek-tepek dalam ni. Semua kena buang. Sebab dia suluk, dia tembak, dia keluar benda tu. Dia lepas bersih, maka dia betul menghadap Tuhan. Dia lepas yang lain, maka dia panggil lepas yang lain, tak terikat, dia panggil merdeka, hurriyah. Maka hasil datang atas Tuhan ya, dengan tiada illah. Baru dah buat ibadat tak ada illah, tak ada penyakit. Sebab dia dah bersedap dengan Tuhan, mana nak pusing dengan lain. Dan keluar daripada ubudiyah akuan, maka dia dilepaskan oleh Ta'ala daripada kehambaan kepada akuan. Apa akuan? Makhluk. Dia jadi hamba betul dengan Tuhan, dia tak jadi hamba makhluk lagi ya. Dan daripada penjara nafsu, sijnun nufus ya, penjara segala nafsu. Nafsu dia dekap kita tu, dia tawan, mana kita ada dalam genggaman penjara ni. Maka dalam penjara mana boleh berjalan, pintu tak buka, nak keluar mentari, sebab keluar daripada diri kamu. Iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau, penjara memandang di, ketika wasalta ila Allah, kau akan sampai kepada Tuhan. Tu dia tuan-tuan ni. Maka kerana inilah kata mu'alif, aurada alaikal warid, apa dia? Liyatasallamak min yadil aghyar. Satu, wa liyuharrik min rikil asar. Ini warid yang kedua, mainan. Warid yang kedua ni akan datang, kita bincang apa? Didatangkan warid supaya engkau terlepas daripada tangan makhluk. Faham tangan makhluk? Tangan kerja apa? Dipegang. Jadi kalbi kita dipegang oleh makhluk. Hubun mal, hubun riasa, hubun orang, macam-macam kasih di dalam ni. Datang warid, dia pum, dia tembak, terbakar habis. Pum. Kelazatan dengan Tuhan tu, warid datang sap aja. Hati dia yang terlama dipegang oleh makhluk tak ada. Ya, dia dengan Tuhan ni berlazat ada dia. Dia melepaskan cengkaman kalbi kita dengan makhluk. Itu warid tu penting. Yang kedua, wa yuharrik, dan dia memerdekakan kita min rikil asar, daripada dibudakkan, dihambakan oleh makhluk. Dia datang warid, dia lepaskan kita, dia pegang makhluk, dan dilepaskan kita jadi kehambaan kepada makhluk, terus kepada Allah Ta'ala. Ini akan dibincangkan datang. Aurada alaikal warid liyatasallamak min yadil aghyar wa liyuharrik min rikil asar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya,